们一同来祷告。 Tuhan, 主啊， kami merindukan-Mu 我们渴慕你， seperti tanah yang kering, 好像干旱之地， merindukan tetesan air. 渴慕雨水的滋润。 Demikianlah jiwa kami merindukan-Mu. 同样的，我们的心灵也渴慕你。 Karena itu, 因此， berbicaralah kepada kami pada saat ini. 此刻求你对我们每个人说话， Ya Allah Roh Kudus, 求主的圣灵 di dalam hati setiap kami berkata-katalah. 在我们每个人心灵对我们说， Kami siap mendengarnya. 我们预备心来听。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu. 大家请坐。 Shalom semuanya. 大家平安， Apa kabar? 好不好？ Sehat semua? 大家都健康吗？ Ya, kita bersyukur masih bisa datang beribadah bersama-sama. 我们感谢神，我们还可以来到这里一同来敬拜。 Kita masih menjalani masa Lent Bapak Ibu ya. 我们还在进行当中。 Masa Lent adalah masa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, masa mengoreksi diri. 就是我们以谦卑的心来到神的面前，我们以谦卑的心来审查自己， Masa berpantang makan dan minum 而且我们在这个不吃不喝的时代， untuk kita merenungkan peristiwa kematian Kristus. 来纪念主耶稣基督的为我们死。 Nah, di masa yang seperti ini, hari ini kita diizinkan untuk merenungkan sebuah kisah. 在这样的时刻当中，让我们来思想一个故事。 Mari kita buka bersama Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-12, 我们来打开圣经约翰福音第12章， ayat 1 sampai ke-8. 从第1节到第7节，中文。 Jika sudah mendapatkannya, mari kita membacanya secara bertanggapan. 我们早后，我们以起因的方式一同来诵读。 Saya duluan, setelah itu Bapak Ibu. Ya, baik dalam Alkitab bahasa apapun. Ya, mari kita mulai. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. 有人在那里给耶稣预备筵席，马大事后，拉撒路也在那里同耶稣作戏。 Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. 有一个门徒，就是那将要卖耶稣的加略人犹大。 Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? 他说这话并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着全囊藏其中所存的。 Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. 耶稣说：“由他吧，他是为我安葬之日存留的。” Ya, Bapak Ibu, Injil Yohanes adalah Injil yang sangat khusus, disusun dan dicatat oleh Rasul Yohanes. 亲爱的弟兄姐妹，约翰福音书是约翰以一个非常仔细的方式、整齐的方式所记载的。 Dengan tujuan yang sangat jelas, 他有清楚的目的， yaitu untuk menonjolkan Yesus 就是他要凸显主耶稣， dengan misi mesianiknya, misi keselamatannya. 是透过他的弥赛亚的使命， Dia ingin agar orang-orang kemudian mengenal siapa Yesus dan memiliki hidup di dalamnya. 他愿意每个人都知道谁是主耶稣，并且拥有他的生命。 Sehingga Yohanes dengan hati-hati merangkai setiap peristiwa. 于是约翰非常小心的来排列了这些的事情的发生， Setiap mujizat, 每一个神迹， setiap tokoh-tokoh, 每一个人物， setiap karya 每一个作品， dan tindakan yang ada di dalam kitab ini 在圣经中所有的一切的行动，
dirangkai sedemikian rupa untuk mencapai tujuan ini. 他排列的那么的清楚，要达到这个目标。 Dan Bapak Ibu, 50% dari Injil Yohanes 在约翰福音里面的50%里面， digunakan untuk mencatat peristiwa prapaskah dan paskah. 是来记载这个受难之前。 Dan kisah yang baru kita baca tadi Bapak Ibu 刚才我们才读的经文， merupakan awal dari Minggu Sengsara Yesus. 是主耶稣受难之前的前一个礼拜。 Dan di awal dari Minggu Sengsara Yesus ini, 在这个主耶稣受难之前的一个礼拜， Yohanes kemudian mengungkapkan tentang sebuah peristiwa. 约翰他就说出了有关一个问题的发生， Dengan tujuan yang sama, 同样的一个目的， hendak menonjolkan Yesus dan misi mesianiknya. 他要凸显主耶稣基督以及他弥赛亚的使命。 Itulah peristiwa Maria mengurapi kaki Yesus. 这就是玛利亚，她高抹了主耶稣的脚。 Bapak Ibu, kisah ini tidak asing buat setiap kita. 亲爱的弟兄姐妹，这个故事对我们来说是不陌生的。 Tapi mari kita melihat apa yang kemudian Maria lakukan sehingga tokoh ini ditaruh duluan oleh Yohanes. 让我们来看这个事情的发生，就让玛利亚在排列上这个人物之前， Apa yang kemudian Maria lakukan untuk menonjolkan Kristus 而玛利亚所做的一切是要显出了主耶稣基督， dan karya keselamatan Kristus. 这就是主耶稣基督的救恩之作。 Bapak Ibu, yang pertama Maria lakukan adalah dia mempersembahkan minyak wangi yang sangat mahal. 亲爱的弟兄姐妹，玛利亚首先她所做的一件事情，就是她献上一个非常昂贵的香膏。 Maria bukan dari keluarga kaya dan dia bukan orang kaya. 玛利亚她不是来自一个富有的家庭， Dan minyak narwastu, minyak wangi dari bahan tanaman narwastu ini 而这拿达香膏它是来自植物， sangat penting bagi seorang perempuan. 对一个女人来说是非常重要的。 Biasanya minyak ini ditaruh di dalam buli-buli dan ditutup dengan lilin. 通常这个香膏放在一个瓶子里面，同时用这蜡烛把它封密， Yang akan digunakan oleh seorang pengantin perempuan. 是一个新娘所预备用的。 Jadi kalau pengantinnya pakai minyak wangi narwastu itu sangat bangga sekali Bapak Ibu, prestise. 因此，就是这个新娘使用了这个拿达香膏，她会感到非常的自信。 Jadi minyak ini bukan sekedar mahal tapi juga sangat berharga. 而这个香膏不是仅仅的昂贵而且是它非常有价值的。 Yohanes mencatat minyak wangi ini harganya sebesar gaji 1 tahun. 而约翰他记载了这个香膏的价钱是1年的工资， Jadi sekitar 30-an juta rupiah. 而是大概是3000多万的印尼盾。 Ya, numpang tanya Aci punya parfum 30 juta rupiah? 请问你拥有这样的香水是这样的价值的吗？ Nanti kasih ya Bapak Ibu. Ya, jadi parfum ini tentu harganya luar biasa ya. 当然，这个香水是非常昂贵的价钱。 Saya coba-coba cari parfum paling mahal di dunia dan ketemu ini Bapak Ibu. 我试找一个全世界最贵的香水，我找着了， Harganya 14 miliar rupiah. 它的价钱是14亿左右。 Ya. Bapak mau beli? Enggak ya. 14 miliar bukan karena isinya Bapak Ibu, tapi karena botolnya. 14亿左右，不是说它的这个里面容量，而是它的瓶子。 Ya, botolnya dari berlian Bapak Ibu. 它的瓶子是用钻石酿成的， Tapi punya Maria dari buli-buli botolnya. 但玛利亚她的瓶子是有一个普通的瓶子， Jadi kita tahu bahwa ini minyak memang betul-betul mahal. 所以我们知道这个油是真正的非常的昂贵。 Sehingga respon orang saat itu adalah tindakan Maria adalah sebuah pemborosan. 因此，当时的人他们的反应是认为玛利亚是个非常浪费的人。 Dan yang namanya pemborosan itu adalah sebuah kejahatan. 一个浪费人是名叫做罪恶， Kejahatan sosial. 是社会的罪恶。 Dan untuk
itu dia harus bertobat dan melakukan restitusi sosial. 因此他必须悔改，而且接受这个社会的一个制裁。 Yaitu cara dia mengganti rugi kepada masyarakat dengan cara memberi kepada orang miskin. 就是他向社会人士赔偿，就是说去赞助那些贫穷的人。 Nah, inilah yang diusulkan oleh Yudas Iskariot. 这就是犹大所提议的。 Jadi si Yudas ini menggiring opini publik 而犹大他推动了这个社会的一个观念， supaya Maria ini terlihat sudah melakukan sebuah kejahatan sosial. 好让人家知道玛利亚已经做出了一些犯罪的行为。 Tetapi Bapak Ibu, apa respon dari Tuhan Yesus? 但是，亲爱的弟兄姊妹们，主耶稣的反应又是什么呢？ Tuhan Yesus kemudian berkata, "Let her alone, biarkanlah dia." 而主耶稣后来说：“由他吧。” Jadi Yudas ditegur oleh Tuhan. 而犹大被神所责备了。 Dalam peristiwa ini, 在这个事情当中， Tuhan mau memperlihatkan kepada semua tamu 主耶稣要让每一个客人能看见， dan juga kita hari ini, 以及我们今天的每一个人， bahwa yang namanya kejahatan tidak bisa ditutupi dengan perbuatan baik. 一个罪恶的行为是不能够用一个良善的行为来遮盖， Dosa upahnya adalah maut 而罪的它的工价就是死， dan harus dibayar dengan maut. 而用死来付出这个代价。 Dan Yesuslah yang melakukan restitusi tersebut dengan dia mati bagi kita. 而主耶稣就是推行了这个体制，以致他为我们受死。 Jadi dari peristiwa ini, 从这个事情的发生， minyak wangi ini 这个香膏 bukan sebuah pemborosan. 不是一个浪费。 Yesus memberikan makna bahwa minyak wangi ini 耶稣给这个香膏的这个意义是 menjadi sebuah lambang proletik. 是一个这个义旗的发生， Proletik artinya sebuah penggambaran 一个义旗就是一个描述， bahwa nanti akan terjadi di depan itu 就是将来会发生这个事情， sedang diperlihatkan sekarang. 而现在把它显现出来。 Artinya nanti yang akan terjadi benar-benar akan terjadi. 他的意思是，那事情将来要真正的发生， Tapi penggambarannya dikasih lihat dulu sekarang. 而他只是现在描述出来而已。 Jadi apa yang kemudian Maria lakukan? 而玛利亚所做的这些， Minyak wangi yang dia persembahkan kepada Yesus 他所献上给耶稣的这个香膏， merupakan sebuah pelambangan akan kematian Yesus. 是象征主耶稣的死， Penguburan Yesus. 而埋葬耶稣。 Biasanya kalau jenazah dikuburkan akan dibalsem dengan rempah-rempah, 通常尸体要埋葬的时候，用这个香料来包 dengan 裹， minyak wangi. 用香水。 Jadi apa yang kemudian Maria persembahkan 因此，玛利亚所献上的 menjadi makna yang mengumumkan tentang kematian Yesus. 是一个向人家公布主耶稣死的意义。 Jelas itu bukan sebuah pemborosan. 很清楚的，这不是一个浪费。 Moto daripada Badan Misi WEB, Bapak Ibu, 一个国际环球福音机构的左明佑， dituliskan seperti ini. 他如此的写作： Karena Yesus Kristus adalah Allah 因为主耶稣基督是神， dan telah mati bagiku, 他已经为我而死， tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk kupersembahkan kepadanya. 因此为他付出再大的牺牲也不为过。 Jadi seperti itulah apa yang Maria lakukan. 就是这样，玛利亚所做的。 Karena Yesus sudah memberikan yang terbaik yaitu dirinya sendiri, 因为主耶稣已经献上他最好的，就是他的自己， dan dia yang paling layak diagungkan, 而是他是配得被高举的。 maka Maria membeli yang paling baik untuk Tuhan Yesus. 因此，玛利亚她买了最好的给主耶稣。 Bapak Ibu, kalau kita mengasihi seseorang, 亲爱的弟兄们，就是我们爱某一个人， dia ulang tahun, 他生日， dan bagi kita dia orang yang agung di hadapan kita. 对我们来说，他是一个
我们这里 yang kita hormati. 非常尊崇的人， Tentu kita mempersiapkan hadiah untuk dia dengan hati-hati, bukan? 当然我们很小心的为他预备礼物， Dengan sepenuh hati 而我全心的去做它， dan tidak asal-asalan. 而不随便的去做。 Seperti itulah Maria memberikan yang terbaik kepada Tuhan. 玛利亚就是这样，她将最好的献给耶 Di 稣。 saat itulah dia menonjolkan siapa Yesus. 就在那个时刻，她显出了谁是主耶稣。 Dia adalah Tuhan yang layak menerima yang paling baik. 他是一个配得领受最好的主， Seperti yang William Barclay katakan, 就好像巴克利说， cinta memberikan semua miliknya. 爱情付出了他所有的一切， Dan satu-satunya penyesalannya adalah 而他唯一的遗憾是， bahwa ia tidak mempunyai lebih banyak lagi untuk diberikan. 他没有更多的东西可以再给予的。 Tentu Bapak Ibu bicara tentang persembahan, 当然，弟兄们，我们谈到奉献的时候， kita jadi teringat kisah seorang janda miskin, bukan? 我们记得了一个穷寡妇， Masukkan uang dengan koin paling kecil harganya. 她用最小、最低价的这个铜板放进去， Tapi koin itu adalah segalanya bagi dia. 但是那个铜板是她的一切一切。 Habis dikasih gak ada lagi uangnya. 给了之后，她再没有钱了， Seperti itulah 就好像这样。 cinta yang membuat seseorang memberi yang terbaik kepada Tuhan. 爱让我们每个人将最好的献给神。 Pernah saya bilang sama keponakan saya, uang persembahanmu kok kayak begitu? 我曾经对我的子说：“你的奉献为什么如此？ Kok asal ambil aja? 为何随便的拿 Lalu dia bilang, "Ii, yang penting kan gua tulus." 他说：“姨要紧的是我的诚心。 Kita sering berpikir, yang penting saya tulus. 我们常常想，我们只要诚心就好了。 Saya ikhlas. 我甘心。 Lalu saya bilang, berarti yang kamu ikhlaskan yang seperti itu, 那么你甘心的就是这些吗？ itukah yang kita ikhlaskan untuk Tuhan? 这是不是我们甘心献给神？ Kadang-kadang seperti itulah kita di hadapan Tuhan. 很多时候我们就像这样在神的面前， Bahkan ada yang kadang taruh di kantong persembahan. 甚至有时候我们放在奉献袋里面。 Kalau di sekolah kadang kita menemukan ada bungkus permen, Bapak Ibu. 有时候我们发现在里面有那个果汤的汁。 Siapakah Tuhan sehingga layak diperlakukan seperti itu? 谁是神？难道被他这样的？ Jadi persembahan Maria yang begitu mahal, Bapak Ibu, 所以玛利亚那么昂贵的奉献， memperlihatkan satu tujuannya, 表示了他一个目的。 bahwa yang dia berikan, 他所 pribadi yang menerima hadiahnya, 他所奉献的，他所接受的礼物， adalah pribadi yang sangat berharga, 这个对自己来说是非常有价 yang 值 sangat 的， mulia. 非常荣耀的。 Berbeda dengan Yudas Iskariot. 而跟加略人犹大不同， Di satu sisi Maria memberi yang terbaik. 在另一方面，玛利亚献上最好的； Di sisi lain, 在另外一方面， Yudas bukan saja nggak beri, 犹大不是不给， malah dia memfitnah Maria. 甚至他诽谤了玛利亚。 Kadang kita temukan yang seperti ini juga, Bapak Ibu. 有时候我们也遇见这样的事情，弟兄姐妹们， Udah tidak memberi, 已经没有奉献了， memfitnah orang yang memberi. 还是诽谤那些奉献的人， Dan itu yang dilakukan Yudas. 这就是加略人犹大所做 Lebih 的。 parah lagi, dia menjual Yesus 更严重的是，他把耶稣出卖了， dengan harga 30 keping perak. 用30块钱来出 Dan 卖耶 itu 稣， adalah harga seorang budak. 而这个就是一个奴隶的价格。 Berarti dalam pandangan Yudas, 所以在犹大的眼中， Yesus tidak lebih daripada budak, Bapak Ibu. 耶稣不仅仅的过一个奴隶而已。 Maria memandang Yesus begitu agung. 玛利亚她看耶稣那么的崇高， Yudas melihat Yesus seorang budak. 而犹大他看耶稣是一个奴隶。 Semua pemberian yang diberikan dengan penuh kasih kepada Tuhan tidak akan sia-sia, Bapak Ibu. 我们能够用爱心来献给我们的父神的，是不会白费的。 Saat itu Tuhan akan diagungkan. 那个时候，
神会被高举， dan orang akan ditarik untuk melihat kepada Yesus. 而人会被吸引来看主耶稣， Bahkan melalui pemberian Maria, kematian Yesus diumumkan. 甚至透过玛利亚的礼物，耶稣被显吐出来。 Mari kita lihat lagi apa yang kemudian Maria lakukan. 我们再来看玛利亚在做了什么事情呢？ Yang kemudian Maria lakukan adalah mempersembahkan dirinya. 就是玛利亚将自己完全的献上， Jadi bukan hanya mempersembahkan sesuatu, 所以不是单单献上一些东西而已， tapi dia berikan dirinya 而他把自己献上了， untuk ditundukkan secara total kepada Yesus. 他完全的显露在主耶稣的面前。 Saya boleh minta tolong Ibu Roseni mana ya? Udah turun ya, Cik, boleh? Ya, yang baju hitam. Ya, silakan boleh maju ke depan. Boleh, silakan duduk. Bapak Ibu, apa yang Maria lakukan? 亲爱的弟兄姐妹，玛利亚所做的是什么？ Membuat para tamu itu gusar. 他让那些客人们感到焦急。 Oke, Ibu dengan siapa namanya? Bu Herna. Bu Herna ya. Apa respon Ibu jika saya melakukan yang berikut ini? Apa respon Ibu? Segan. Segan. Kenapa segan? Nggak layak dong. Gak layak. Saya orang biasa, saya luar biasa. Tidak layak, ya. Nah, jadi teman-teman, apa yang kemudian Maria lakukan? 亲爱的弟兄姐妹，玛利亚所做的 Bukan sesuatu yang secara sosial bisa diterima. 不是一般社会人士所会接受的， Tetapi Bapak Ibu bisa lihat beberapa hari kemudian, 但是弟兄姐妹可以看几天以后， siapa yang melakukan hal tersebut? 谁做这样的事情呢？ Membasuh kaki. Siapa yang melakukannya? 是谁洗了门徒的 Siapa 脚？ Bapak Ibu? 是谁呢？ Tuhan Yesus. 主耶稣。 Tuhan Yesus kemudian membasuh kaki 主 murid-murid. 耶稣他洗了他们门徒的脚， Betapa kita diperlakukan sedemikian berharga. 我们同样被主耶稣看得那么的珍贵， Sampai Tuhan menundukkan diri membasuh kaki kita. 以致主耶稣跪下来洗我 Terima 们的 kasih, 脚。 silakan duduk Bu. Bapak Ibu, pada masa itu di sebuah perjamuan, 亲爱的弟兄们，在一个园系里面， tidak digabung semeja laki-laki dan perempuan. 没有让男女做一个桌子， Jadi boleh dikatakan Maria tidak diundang sebagai tamu. 可以说玛利亚当天不被邀请成为一个客人， Perempuan di situ hanya melayani, 而女人在那边时候是单单是服侍的， menyajikan makanan. 预备食物， Dan itu yang dilakukan Marta. 这就是马大所做的。 Lalu dalam tradisi orang Yahudi, 而犹太人的他们的风俗， membasuh kaki itu kerjaan budak. 而洗人家的脚是奴隶所做的， Karena begitu rendah. 因为非常的卑微。 Bapak Ibu, kepala kita, bagian paling atas dari tubuh kita, 弟兄姐妹们，我们身体的最高的一部分就是我们的头， merupakan bagian paling penting. 是最主要的部分。 Semakin ke bawah, semakin tidak penting. 越往下就是越不重要。 Jadi ketika kepala diletakkan di bawah kaki seseorang, 因此，当把头放在某一个人的脚下， artinya adalah saya tunduk kepada kamu. 这表明我向你服服。 Makanya Ibu Herni bilang tidak layak tadi. 因此，黑妮姐妹她说她不配， Karena kepala kemudian ditundukkan di kaki orang, artinya saya tunduk pada kamu. 因为把头放在人家的脚下是表示我向他服服。 Kamu terhormat, saya tidak. 你是尊贵的，我没有； Kamu penguasa, saya 你是 dikuasai. 掌权的，我是被你掌管的。 Dan bagi seorang perempuan, 而对一个女人来说， rambut ini harus ditutup 而头发是应该把它盖起来， dengan kerudung. 而就是用布盖起来。 Karena rambut ini dikuasai oleh laki-laki. 因为头发是让男人所控制的， Rambut perempuan ya.
就是女人的头发， dikuasai oleh papanya atau suaminya. 是让她的父亲或是她丈夫控制， Jadi tidak untuk dikonsumsi umum, 而不是让众人使用的， harus dipakaikan kerudung. 而必须用头巾盖起来。 Dan apa yang Maria lakukan? Dia tidak pakai kerudung. 而玛利亚所做的，她没有戴头巾， Rambutnya dilihat semua orang. 她让人家都看见她的头发。 Lebih parah lagi, rambut ini dipakai untuk membasuh kaki. 更糟糕的是，她让她的头发去抹人家的脚。 Respon orang tentunya sangat negatif. 当然，别人的反应是负面的， Dan itu yang dicatat di Injil Matius dan Markus. 这就是在马太福音和马可福音所记载的。 Orang-orang gusar dan marah. 人家感到沮丧和愤怒， Ini perempuan apa ini sebetulnya? 这是什么样的女人？ Tetapi Maria tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. 但是玛利亚她照常的将最好的献给主耶稣， Hatinya itu Bapak Ibu kayaknya cuma melihat Yesus. 她的心好像只单单的看耶稣而已。 Orang sekitarnya kayaknya dia nggak lihat lagi. 周围人好像她都不去看他们， Orang menghinanya nggak peduli dia. 人家羞辱她，她也不理睬他们。 Aku cuma mau menyembah dia. 我只要单单的敬拜他， Aku berikan diriku kepadanya. 我将我自己献给他， Aku mau tunduk kepadanya. 我向他服服。 Dia bawa minyak itu. 他把香膏带上， Hanya kaki Yesus yang dia lihat. 就他看到就是主耶稣的脚。 Alkitab sering mencatat Maria di kaki Yesus. 恩师圣经里面记载，玛利亚藏在耶稣的脚前， Betul ya Bapak Ibu ya. Dia belajar di kaki Yesus. 他在主耶稣脚前学习， Dia datang menyembah di kaki Yesus. 他在主耶稣脚前敬拜， Dalam peristiwa Lazarus. 就是拉撒路的故事 Dan。sekarang dia di kaki Yesus lagi. 而目前他在主耶稣的脚前， Disitulah dia mengungkapkan cintanya pada Tuhan. 在这里他显露他对主耶稣的爱。 Orang ngomong apa dia nggak jawab. 无论人家怎么样的议论他，他都不回答， Hanya hatinya melihat kepada 他 Yesus. 的心单单的仰望耶稣。 Hanya kaki Yesuslah tempat aku layak untuk berlutut di situ. 就主耶稣的脚是配得我跪下， Aku tidak berani melihat wajahnya. 我不敢看耶稣的脸， Kakinya lah yang kuhampiri. 只有他的脚我来亲近。 Dari apa yang Maria lakukan? 而玛利亚所做的这一切， Menunjukkan betapa hatinya diletakkan di kaki Yesus. 这表示了他的一生都放在主耶稣 Dan 的脚 seluruh 前， hidupnya. 以及包括他的整个的人生。 Bapak Ibu, seorang misionaris David Livingstone, 弟兄姐妹，有一个这个 David 宣教士， seorang misionaris ke Afrika, 是个非洲的宣教士。 setahun sebelum dia meninggal, 他还没有去世的前一个年， dia menulis seperti ini di buku hariannya. 在他的日记中，他这样的写作： Di tanah misi di Afrika. 在非洲的一个宣教之地， Dia tulis seperti ini, ulang tahun, 顺着 Yesusku, 我的耶稣， Rajaku, 我的王， hidupku, 我的生命， segalanya bagiku. 我的一切， Saya sekali lagi 我再次的 mempersembahkan seluruh hidupku. 将我的一生献给他， Terimalah, 请接受， berkatilah, 祝福， Bapa yang berkemurahan. 慈悲的神， Biarlah sebelum tahun ini berakhir, 让这个年还没有过去的时候， biarkan ku selesaikan tugasku. 让我完成了我的任务。 Dalam nama Yesus saya meminta. 奉主耶稣的名，我祈求，阿门。 Jadilah demikian. 就这样。 Bapak Ibu, saya sangat terharu dengan doa David Livingstone. 弟兄们，我为着 David 的这宣教士的祷告感到非常的感动。 Dia menyelesaikan pengabdiannya, totalitas hidupnya kepada Tuhan. 他将他的一生完全的奉献给神， Seluruh hidupnya dia persembahkan kepada Tuhan di ladang misi Afrika. 在非洲的宣教货场，他将他的一 Sana 生 dia 完全的献上。 kena malaria, 在那边，他患了这个痢疾， dysentery, 其他的疾病， sampai akhirnya dia meninggal. 后来以致他去世了。 Dalam keadaan sakit dia ditandu oleh teman-temannya. 身上患病，他被他的朋友们担着他， Masih mengelilingi Afrika. 还在围绕着非洲。 Dan akhir hidup dia,
而他最后的一生， teman-teman dia menemukan dia sedang berlutut dan berdoa. 他的朋友们发现他是跪下的祷告。 Dan saat itu ternyata dia sudah berpulang ke rumah Bapa. 那时刻，原来他已经回到了天家。 Bapak Ibu, inilah orang yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. 弟兄姐妹们，这个人就是这样的，把自己一生献给神， Tidak ada yang ditahan-tahan. 他没有保留， Kasih semuanya. 完全的献上， Diriku semuanya aku kasih. 他的一生都完全的献上。 Saya jadi ingat doa Maria, Ibu Yesus, 我记得了主耶稣的母亲玛利亚的祷告， yang kemudian ketika malaikat berkata kepada dia bahwa dia akan mengandung Sang Mesias, 就是当天使对他说你要怀孕，就是弥赛亚， sebagai seorang gadis yang belum pernah menikah, 一位还没有曾经结婚的女儿， harus mengandung, 必须怀孕， tidak tahu seperti apa akan terjadi. 不知道将发生什么的事情， Hanya satu yang dia katakan, 只有他说的一句话： aku ini hamba, 我是你的使女， jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. 我愿尊主为大，按你的旨意而行。 Aku ini hamba. 我是你的使女。 Bapak Ibu mengucapkan kalimat ini kadang saya harus ucapkan sambil menangis. 弟兄们，当我说这句话的时候，我时常会感到要哭泣。 Ketika ego kita, kehendak kita letakkan jadi kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. 当我们自己、我们的自私、我们一生愿意放下来的时候，不是我们自己了。 Tidak gampang bukan Bapak Ibu? 这是不容易的，弟兄姐妹们。 Aku punya keinginanku, 我有我的一志愿， tapi Tuhan punya maksud lain. 但是主有其他的意念， Dan aku harus berkata, jadilah kehendakmu. 就我只能说，愿你的旨意成就。 Seperti itulah kita diajar untuk memberikan diri kita. 就是这样的教导，我们要把自己献上。 Dan apa yang kemudian Maria lakukan, sekali lagi hendak mengumumkan Yesus sebagai Raja. 再次说，玛利亚所献上是要表示主耶稣是君王， Raja, tapi Raja ini Raja yang melayani. 而这个君王是服侍的君王。 Jika dalam peristiwa yang dicatat oleh Matius dan Markus, 就是马可、马太所记载的这些， perempuan ini mengurapi kepala Yesus. 这个女人她膏抹了主耶稣的头， Pengurapan pada kepala menunjukkan yang diurapi adalah Raja. 而膏抹人的头就是膏抹了君王， Tetapi Maria mengurapi kaki Yesus. 而玛利亚她膏抹了主耶稣的脚， Ini adalah Raja, 这是君王， bukan Raja yang berasal dari dunia, 不是来自世界的君王， tetapi Raja yang berasal dari atas, 而是来自天上的君王， yang datang ke dunia 来到世间， untuk melayani. 要来服侍人。 Bapak Ibu coba bayangkan kalau Yesus kemudian berlutut di depan kaki kita, membasuh kaki kita. 亲爱的弟兄们，你会想象到主耶稣要是在我们面前跪下来洗我们的脚， Gak heran waktu itu Petrus bilang, guru jangan. 不奇怪。当时彼得说：“夫子不要。” Merasa gak layak. 他觉得不配， Tapi Tuhan mau kasih tahu, 但是主耶稣要告诉他， ini belum seberapa. 这还不算什么。 Mau lihat apa yang kulakukan buat kalian? 你要看我为你们所做的事情， Bukan hanya basuh kaki kalian, 不是单单洗你们的脚， membersihkan kotoran fisik kalian. 洗净你们身体的污秽。 Saya rela, 我甘心， tapi membersihkan hati kalian. 但是要洗净你们的心。 Saya rela untuk naik kayu salib. 我甘心的上十字架。 Itulah yang hendak Tuhan perlihatkan. 这就是主耶稣要显现给我们看的， Karena kasihnya kepada kita. 因为他爱我们。 Dan Maria sudah memperlihatkannya terlebih dahulu. 而玛利亚事先已经显露出来了， Raja yang melayani. 服侍的君王， Bapak Ibu, Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta, 一个Bonhoeffer 这个牧师， yang kemudian ditangkap oleh pemerintah Nazi. 就被法西斯党所抓捕。 Dia mengatakan seperti ini, anugerah itu gratis. 他这样说，恩典是白白的， Tetapi pemuridan 但是门徒训练， harus dibayar 你必须付出， dengan hidup.
生命， dengan hidup kita. 我们的生命。 Dia mau bilang anugerah Tuhan berikan gratis. 他告诉我们，恩典是白白的赐给我们， Tapi menjadi murid Tuhan, 但是要成为主耶稣的门徒， jangan jadi murid yang murahan. 不要成为一个廉价的门徒。 Engkau harus membayarnya seumur hidup dengan memberi diri. 你必须付出你的一生，就是将你自己献上。 Dan inilah yang Bonhoeffer perlihatkan. 这就是 Bonhoeffer 所讲的， Dia dihukum gantung oleh Nazi Jerman 他被法西斯所吊死， karena kesetiaannya kepada Tuhan. 因为他忠于神。 Jadi boleh dikatakan Bapak Ibu, cinta adalah 这样可以这样说，爱就是 ketika memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. 就是将最好的献给我们的神， Dari milik kita. 我们的一切， Lalu memberi diri kita. 也将我们的一生， Yang rela meletakkan ego kita. 愿意放下我们自己的自私， Hawa nafsu kita. 我们的这个肉体的欲望， Keinginan-keinginan daging kita. 我们肉体的需要 Kepada Tuhan. 给神， Lalu cinta adalah 然后爱就是 mampu membuat orang lain melihat Yesus. 可以让别人看见了耶稣。 Cinta kepada Tuhan akan membuat orang lain melihat kepada Yesus. 我们爱耶稣，能够让别人看耶稣， Dan kemudian orang bisa melihat keselamatan di dalam Yesus. 让人家能够从耶稣身上看到了救恩。 Lewat apa Bapak Ibu? 我们愿意甘心吗？ Lewat hidup kita yang mencintai 就 Yesus. 是透过我们爱耶稣的行为， Itulah kita yang mengasihi Tuhan. 这就是我们所爱耶稣的人。 Tapi masalahnya, 但是问题是， adakah Tuhan mendapati cinta yang mendalam dari anak-anaknya? 而主耶稣是否得到了他儿女们给他的深深的爱吗？ Almarhum hamba Tuhan G.I. Packer berkata, 有一个已故的牧师如此说： gereja tampaknya memiliki sindrom lebarnya 1000 mil tetapi dalamnya setengah inci. 教会似乎患了综合症，1000英里的宽，但是 Terlihat, 它的深处只有半英寸而已。 ya, terlihat begitu lebar luas. 看到那么的广阔， Dalamnya cuma setengah inci. 而在里头只有个半寸而已。 Terlihat begitu banyak jemaatnya. 看到这么多的信徒， Kegiatannya banyak. 那么多的活动， Kedalaman cintanya cuma setengah 但 inci. 是它里头的爱只有半寸而已， Sangat dangkal. 非常的浅。 Bapak Ibu, dengan melihat kepada Yesus, 弟兄姐妹，当我们看主耶稣的时候， apa yang Dia lakukan untuk kita. 他为我们做了什么？ Mari sekali lagi, 我们再次的 dari peristiwa Maria, 透过玛利亚的事， kita sama-sama berkata kepada Yesus, 我们一同来对主耶稣说 saya mencintaimu Tuhan. 主啊，我爱你。 Pernah kita ucapkan? Bukan dalam lagu-lagu ya, 我们 dalam 曾经说 doa 过 kita. 吗？是透过祷告，是唱诗。 I love you Jesus. 耶稣，我爱你， Aku mau memberikan semuanya untukmu. 我要为了你献上一切。 Yang sudah memberikan segalanya bagiku. 你已经把一切都赐给我了。 Jika memungkinkan, 要是可以的话， saya undang Bapak Ibu untuk berlutut. Jika Wajib. memungkinkan, 我请弟兄们跪下。要是许可的话， dalam kondisi berlutut, 我们在跪坐的那个情况中， walaupun Yesus tidak ada, kita lihat secara fisik. 虽然我们不能够肉眼看到主耶稣， Tetapi dengan mata iman kita, 透过我们的信心的眼睛， kita melihat Tuhan di depan kita. 我们看到主耶稣在我们的眼前， Kita berlutut di kakinya. 我们在他的脚前跪下 Dan，kita katakan, I love you Jesus. 然后我们对他说：“主耶稣，我爱你， Saya cinta kamu. 我爱你。” Katakan dari hati kita. 从我们心中说出来， Lalu katakan, 然后说： jadilah kehendakmu dalam hidupku. 在我的一生中，愿你旨意成就。 Aku ini hanya hamba. 我只是你的仆人。 Mari saya meminta Bapak Ibu yang tidak terhalang boleh berlutut. 我请没 Dan 有障碍 berdoa. 的弟兄姐妹可以跪下，我们一同来祷告。 Saya akan putarkan sebuah lagu Paskah. 我要放一首诗歌， Sendiri bicara pada Tuhan. Amen. Mari saya persilakan. 我们个别的对主说话。 主耶稣，
Volumenya agak dibesarkan. Silakan Bapak Ibu. 请弟兄姐妹们， Saat ini hanya ada Anda dan Tuhan. 这个时候只有你和神在一起， Anda dan Tuhan yang mencintai Anda. 神单单的爱你， Bicaralah padanya. 对他说话。 Dia sudah sering bilang dia mengasihimu. 他时常说他爱你， Saat ini, 这个时候 katakanlah pada dia, 你要对他说， aku pun mencintaimu. 我也爱你，主啊。 宝贵是这的大能赐我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是这的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。 主耶稣，我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见主耶稣。 感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上医治恩典永留，使我完全的自由。宝贵是加的大能赐我生。 主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是家的救恩，是你所立。 Tuhan, ketika Engkau melihat 主啊，当你看的时候， setiap lutut yang bertelut di hadapan-Mu, 每一个在你面前跪下的脚， setiap hati yang ditundukkan di hadapan-Mu, 每一个在你面前服务你的心， yang menyatakan cintanya padamu. 已经向你显明了他们的爱。 Tuhan, tolong kami 主啊，帮助我们， persembahkan hidup ini, 让我们的一生献上， tidak pernah menyesal, 从不后悔， tidak pernah mundur, 从不退缩， sekali setia, 终身的忠心， sekali percaya, 一次的相信， seumur hidup percaya, 一生都相信你， sekali mencintai Tuhan, 一次爱神， seumur hidup mencintaimu 我们的 Tuhan, 一生永远的爱你，主啊， sekali bertekad, 一次的决志， seumur hidup kami pegang tekad kami. 我们一生中都我们应许我们自己的 Pakai kami 使用我们 untuk mewartakan cinta kasih-Mu. 来诉说着你的爱， Melalui kami, 透过我们 orang-orang dibawa kepada Tuhan. 让更多人带给你。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Mari kita kembali duduk. 我们